Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live untuk sharing mengenai isu perundangan syariah ataupun apa-apa mengenai kes syariah di mahkamah syariah, khasnya untuk di negeri Sabah dan secara amnya semua untuk di Malaysia lah. So, nama Uncle Sufian Ismail merupakan pengamal perundangan syariah atau lebih dikenali dengan peguam syar'i yang beramal ataupun yang praktis dekat negeri Sabah. Okay. So, seperti biasa, setiap malam kita akan cuba untuk kenal pasti kita punya followers yang berada di negeri masing-masing. Okay. Untuk kita cek sound test. Alright. Supaya kita boleh tahu suara Uncle clear ke tidak. Okay. Jadi malam ni kita ada siapa? Kita ada Zaidamia join dalam kita punya live. Di mana ni? Di TikTok. Alhamdulillah. So, boleh komen yang mana yang sudah join, boleh share. Boleh invite kawan-kawan mungkin. Ramai-ramai kita memeriahkan majlis sharing ilmu isu syariah. Makin ramai, makin orang cakap meriah lah. Banyaklah persoalan yang boleh kita share apa-apa kan. So sebelum kita memulakan kita punya sesi sharing, suka Uncle untuk tanya Uncle punya suara clear ke tidak. So boleh beritahu daripada negeri, daerah mana. Suara Uncle jelas kah, putus-putus kah kan. Assalamualaikum. Kita ada G2509. Waalaikumsalam Puan G. Puan G dari mana Puan G? Bagi yang sudah join ataupun baru join, boleh sediakan soalan terus directly. AV and VC jelas. Alright, thank you G. Kita ada Lisha Mikail. Waalaikumsalam. Kita ada Detangkai Kalbu. Waalaikumsalam. Detangkai Kalbu daripada mana? Untuk di FB boleh komen suara Uncle clear ke tidak. Boleh beritahu dari daerah mana. Kalau malu mau kasih tahu nama tak apa. Kasih tahu saya daripada daerah mana. Detangkai Kalbu. Waalaikumsalam. So kita ada Ella. Puan Ella. Ella apa ni? Ella Chan. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Salam dari Kota Marudu. Kota Marudu pun sudah join clear. So kita ada si Cik Yan. Waalaikumsalam Cik Yan. Ratu hatiku. Assalamualaikum Uncle. Suara clear daripada Keningau. Orang Keningau pun sudah join. Mana kita punya followers daripada Semenanjung, daripada Sarawak? Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum Siti Zura. Kita ada Stella John. Assalamualaikum Uncle. Orang Ranau pun sudah join. Macam mana orang Ranau? Suara clear. Arisaf, salam dari Kota Kinabalu. KK. Alright. So kita ada Ana Jamal. Waalaikumsalam. Clear Uncle. Dari Bintulu. Kita ada followers daripada Bintulu, Sarawak. Kita ada Aishi Eji. Salam Uncle. Lahad Datu hadir. Alhamdulillah. Dari Kedah, Siti Zura. Thank you. Followers dari Kedah. Mesti ada persoalan ni. Assalamualaikum Uncle. From Johor. Orang JB pun sudah join. Thank you. Suara clear. Dari Tawau, G pun sudah beritahu. Aminah Jiman Juhuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana Puan Aminah? Suara clear. So maksudnya kita boleh teruskan.
So, Uncle harap follower Uncle yang sudah join boleh kemukakan soalan. Okey, sudah ada soalan yang pertama daripada Cik Yan. Nak tanya, kalau bicara suami tak nak lepaskan, macam mana tu? Okey, sekarang ni cerita laki tidak mau kasih lepas. Sebelum tu Uncle tanya dulu, dalam kes cerai apa? Sebab kes cerai ni banyak. Kalau cerai biasa, cerai fasah, cerai taklik. So, kena tahu dulu jenis cerai apa. Barulah Uncle boleh bagi jawapan. Kita ada Cici Sana. Thank you Cici Sana. Waalaikumsalam. Ki Hapidah. Assalamualaikum Uncle. Saya dari Tawau. Suara Uncle jelas. Thank you. Ki Hapidah jelas. Nak tanya, kalau bicara suami tak lepas. Okey. Hai Uncle. Assalamualaikum. Maria dari Papar. Waalaikumsalam. Hai juga Puan Maria. Okey. Coba ke mana? Pegang gitu. Nampak. Nampak. So, kita tekarlah sini. Alright. Ini tak boleh lah. Alright, seterusnya. Okey, hai Uncle, Assalamualaikum. Maria dari Papar. Kalau cerai persetujuan bersama, berapa lama prosesnya? Okey, persoalan daripada Puan G ya. Perceraian persetujuan selalunya prosesnya sekejap. Dalam masa sebulan pun boleh settle. Kalau bernasib baik, hari ini daftar kes. Mungkin minggu depan kamu sudah dibagi jadual untuk tarikh lafaz cerai. So, maksudnya within 1 month, perkara ni boleh selesai. Sekiranya cerai persetujuan, okey? Sebab sekarang ni agak cepat sikit cerai persetujuan. Sebab biasanya kita bicara atau lafaz cerai dalam talian, okey? Online secara Google Meet, okey? So, bagi mereka yang berhajat untuk mendaftarkan perceraian secara persetujuan, jenis cerai ini adalah yang paling segera. Okey. Kalau ex-wife larang husband jumpa anak. Okey, siapa ni? Kita ada Sis Gorgeous. Okey. Kalau ada wife larang suami jumpa anak, ini merupakan satu perkara yang menyebabkan seorang ibu atau bekas isteri itu boleh hilang hak jagaan anak. Jadi kalau kamu dakwa bekas isteri itu halang, kamu perlu buktikan. Macam mana cara buktikan? Bawa saksi. Contoh hari ini kawan dia si A dia bawa, dia pergi jumpa anak kena larang, kena halau. Sudah satu orang saksi. Second time datang lagi, bawa lagi saksi lain. Jadi saksi ini boleh jadi bahan bukti kepada kamu, iaitu suami lah, ataupun si bapa tu yang dah dapat jumpa anak tu. Saksi ini boleh menyebabkan seorang bapa tu boleh dapat hak jagaan anak. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apa beza cerai fasah dan cerai taklik? Beza dia alasan. Cerai taklik alasan dia cuma ada 3. Cek balik kamu punya sijil nikah. Itulah alasan bercerai taklik. Dalam sijil nikah, kalau kamu tampak tu ada taklik si suami. First, dia punya cerita pasal dia cakap tidak bermuasyarah ni, maksudnya tidak berkelamin lah. Yang kedua tu tidak memberi nafkah. Nafkah zahir lah, maksudnya bukan batin kan. So, yang ketiga tu jika berlakunya darar syar'i. Darar syar'i ni maksudnya kena pukul lah. So, 3 alasan ni, jika berlaku salah satu, maka kamu boleh buat tuntutan cerai taklik. Manakala cerai fasah pula, kita ada 12-13 alasan. Salah satu alasan dia lebih kurang macam taklik, pasal nafkah. Cuma tadi nafkah tu 4 bulan berturut-turut kalau ditaklik, ataupun tidak melakukan kelamin 4 bulan berturut-turut tanpa alasan yang munasabah. Untuk di fasah,
dia 3 kali tidak bagi nafkah. 3 kali. Ndak kisahlah rumpang tahun lepas ndak bagi 2 kali, tahun ini ndak bagi sekali, so sudah layak untuk cerai fasa. Itu kalau alasan nafkah yang tidak bagi duit. Kalau alasan untuk kelamin, kalau tadi ditaklik kelamin tuh 4 bulan berturut-turut, taklik fasah ni mau setahun. Jadi alasan lebih kurang sama tapi tempoh tuh berbeza. Ada 13 alasan. Kalau Uncle senarai ini panjang, tapi boleh dapatkan senarai alasan fasah tu dalam e-book Uncle. Uncle ada satu e-book mengenai cerai, jenis-jenis cerai. Alasan-alasan tu boleh dapatkan e-book tu secara percuma daripada Uncle. Untuk special untuk followers Uncle lah, yang berada di TikTok, Bigo, FB, okay? Orang kami baini sepitang si Cici sana. Okay. Ya, orang kita lah itu. Okey, seterusnya soalannya. Zana Martana, husband minta Gmail, konon mau isi borang tu, proses online ke Uncle. Sekarang ni actually yang online, ya, kebanyakan online untuk peak time. Selepas peak time, dia memang ada minta email, dia ada minta number phone, memang betul ada lah. Tapi borang perlu juga di submit. Kalau di Sabah ni dihantar, didaftarkan secara hard copy juga. Okay. Ada lagi nak nasi tu. Alright, soalan seterusnya daripada Iman Syah 161. Assalamualaikum Uncle, sihat semua keluarga Uncle? Alhamdulillah sihat. Okey, kita ada Idora 02 Uncle. Saya dalam proses untuk lengkapkan borang fasa. Berapa lama kes dibicarakan? Okey, untuk negeri mana? Kalau di Sabah, kita belum boleh lagi untuk proceed cerai fasa. Setakat ni yang Uncle dengar, kes yang berjalan untuk cerai fasa atau hadanel ni, setakat yang Uncle tahu cuma di Sarawak. Sebab Uncle baru je berhubung dengan beberapa Uncle punya prospek klien daripada Sarawak. Dorang ada beritahu kes dorang jalan last week. Sebutan kes jalan. So, berbeza dengan di Sabah, dia belum lagi jalan. Macam juga vaksin kan, Sarawak dulu kan, karena bagi Chan untuk di bawah umur 17 tahun. So, setakat ini di Sabah belum lagi ada meneruskan kes fasa. Yang ada cuma 3 kes. Kes wali hakim yang melibatkan mualaf, kes PCLM persetujuan di mana lafaz cerai yang telah dilakukan oleh suami tapi dipersetujui oleh suami dan isteri. Tiadalah yang tidak mengaku. Yang ketiga adalah jenis cerai persetujuan. Okey. Setakat ini itu sahaja yang jalan kes di Sabah. Negeri lain Uncle tidak pasti. Okey. Uncle difahamkan Kelantan pun tidak jalan kes setakat ini. Alright. Soalan seterusnya. Rosmaria Rian. Kalau ex-husband larang dan cuba jauhkan anak, apa perlu dibuat? Dapatkan saksi. Uncle mau tanya, yang larang-larang anak apa semua ni sudah bercerai ke belum? Kalau sudah bercerai, orang yang melarang ataupun orang yang pihak yang, contohlah kalau isteri, dia larang suami mau jumpa anak ataupun suami larang isteri mau jumpa anak, larangan terhadap berjumpa anak ini merupakan satu perkara yang membolehkan pihak yang melarang tu hilang hak jagaan anak. Okay? So, benda-benda macam beginilah yang selalu orang tidak tahu. Memang kita faham, setiap kali ada berlaku perceraian atau pergaduhan, memang ada pihak yang cuba untuk menghalang anak ni berjumpa dengan bapa atau mama dorang. Uncle mau beritahu satu rahsia. Larangan ni merupakan satu perkara yang berbahaya kepada kamu. Sebab bila dia boleh bawa saksi, dan saksi itu merupakan saksi utama yang boleh hadir ke mahkamah, yang menjelaskan terhadap perlakuan kamu melarang si bapa atau si mama mau jumpa anak, maka kamu boleh hilang hak jagaan anak. Berhati-hati dengan tindakan tersebut.
Rasa marah boleh menyebabkan kamu hilang hak jagaan anak. Kalau di Sabah, dia Section 84 tu ada 5 perkara yang menyebabkan ibu hilang hak jagaan anak. Salah satunya adalah melarang bapa daripada jumpa anak ataupun pindah secara sorok-sorok, ataupun dia ni pindah terus yang bekas lakinya yang dapat jumpa anak, tidak tahu di mana keberadaan. Itu juga merupakan perkara yang boleh menghilangkan seorang ibu mendapat hak jagaan anak. Selain daripada 4 perkara lain lah. Contoh macam nikah semula, murtad, cuai dalam menjaga anak, berpelakuan buruk. Okey, semua perkara tersebut dalam Section 84 Undang-Undang Keluarga Islam boleh menyebabkan seorang ibu hilang hak jagaan anak. Okey? Faham ah? So, berhati-hati dengan tindakan melarang untuk berjumpa anak. Alright. Ros Maria, sebelum ini hak penjagaan anak deal jaga sama-sama. Okey. Deal tu ada perintah mahkamah ataupun di luar mahkamah. Kalau tiada perintah mahkamah, sebaik-baiknya puan boleh membuat satu tuntutan hadanah yang official. Sebab kalau tidak official ni, inilah selalu jadi. Ikut mood baik, dapat jumpa. Bila mood dia tidak baik, dia tidak kasih jumpa. Susah ni kalau benda ikut mood. Tapi bila ada perintah mahkamah, dia tidak bagi, kita boleh bawa polis, minta iring untuk dapat lawatan. Macam gitu. Okay? Kita ada Ila Chan. Uncle, husband saya mau kahwin lagi, tapi saya tidak mau bermadu. Saya boleh tuntut fasah kah? Boleh. Asalkan kamu boleh membuktikan alasan fasah. Ada 13 atau 14 alasan fasah. So, tengoklah. Alasan kamu tu termasuk ke dalam fasah. Kalau termasuk, kamu boleh pohon fasah. Okey. Dalam bercerai ini, alasan paling badukang sekalipun kamu tidak suka, syikok ataupun tidak sepahaman. Tapi itu kamu kena pohon dalam cerai biasa. So, agak panjang lah. Itu alasan paling orang Sabah panggil lah. Alasan badukang ni paling koman lah. Ataupun paling tidak sudah alasan lain kecuali cakap tidak suka, syikok. Itu pun boleh bercerai. Ini kan pula kamu rasa mungkin laki kamu mau kahwin baru, kamu tekanan. Kenapa tekanan? Waktu satu bini pun nafkah tidak dapat bagi. Belanja anak pun kurang. Rumah pun sewa. Sewa pun kicik. Lagi ada hati mau kahwin? Lain. Jadi tekanan-tekanan ni, bila kamu boleh buktikan, macam mana mau buktikan kamu ada tekanan? Pergilah jumpa doktor, sekretari. Yang mental apa semua. Kamu susah hati, anxiety ke apakah. Benda surat tu boleh membuktikan kamu boleh pohon pasar. Kenapa kamu susah hati? Laki mau kahwin lain. Sedangkan yang satu bini pun susah mau bagi nafkah. Belanja hari ini, bulan ni kasih, bulan depan tak kasih. Jadi tekanan sama kamu. Kamu pula kerja, gaji cukup-cukup, mau bayar hutang. Selalu begitulah yang Uncle dengar, okey? Soalan seterusnya, kita mau baca si Idora. Kalau dibicarakan tapi 3 kali suami tak datang, apa tindakan selanjutnya? Okey, sebaik-baiknya kamu melantik peguam. Sebab apa? Bila kamu melantik peguam, mudah kamu untuk urus kes ni sebelah pihak. Kalau kamu sendiri tanpa peguam, benda ni agak sukar. Dia bergantung kepada mahkamah tu membantu ke tidak. Kalau dia bantu, okeylah. Kalau dia kurang membantu, itulah biasanya kes-kes fasah yang melibatkan orang defendant ataupun suami yang tidak bagi kerjasama ni. Kebanyakan kes tu tertunda bertahun-tahun. Ada kes Uncle pegang 3 tahun kes fasah dia tidak jalan. Ada yang 4 tahun. Why? Sebab lakinya tidak pandai datang-datang. Kamu pula tidak tahu macam mana mau proceed ni kes untuk perbicaraan sebelah pihak. Alasan mahkamah, kes ni tidak boleh jalan sebab saman kamu tidak
sempurna. So kes tidak boleh jalan. So uncle nasihatkan cari peguam. Sama ada kamu memilih peguam swasta ataupun peguam bantuan kerajaan. Okey. So ingat, di Sabah ni ada special sikit. Bantuan guaman ni ada 2 channel. Satu channel daripada JBG, Jabatan Bantuan Guaman. Yang kedua adalah JEWA, Jabatan Hal Ehwal Wanita. JEWA lah. So kamu boleh cubalah siapa yang mau ambil peguam bantuan. Alright. Seterusnya, macam mana mau dapatkan ebook uncle? Boleh PM uncle, bagi tahu nama penuh, bagi tahu dari daerah mana, cakap followers mana, TikTok kah, Bigo kah, FB. Lepas tu tulis sana ebook cerai ataupun ebook percuma. Nanti uncle bagilah. Uncle bagi terus ebook tu 3 ebook uncle boleh bagi. Okey. Saya Johor. Okey, kalau Johor, rasanya Johor pun kes belum jalan lah. Uncle ada dengar baru-baru ni Johor punya mahkamah pun tutup sebab kena sanitize kah. Tapi tak tahulah itu JB ke mana lah. Zilalia, uncle kalau mau ambil kursus kahwin buat masa sekarang ni bolehkah? Boleh. Sekarang kursus kahwin kalau di Sabah dia kursus secara online. Kalau uncle tidak silap bayar RM70. So kamu nanti akan online atau Google Meet kursus ni kursus kahwin. Okey. Boleh dapatkan borang tersebut, mungkin boleh Google Jahin. Okey, Jahin bagian nikah cerai rujuk. Okey, boleh cek di Google lah. So, soalan seterusnya daripada Cik Yan. Kalau kes persetujuan bersama, tapi suami tak nak lapaskan, macam mana? Itu artinya dah setuju lah tu puan. Kalau persetujuan bersama, maksudnya laki itu, suami itu setuju untuk lafaz cerai. Kalau dia nak mau lafaz cerai, maksudnya dia tidak ada persetujuan. Okey? Soalan seterusnya, uncle minum dulu, bismillah. Okey. Kita ada soalan daripada Zana Martana. Husband halau saya sudah keluar dari rumah tanpa pengetahuan husband. Husband halau saya. Husband halau saya sudah keluar dari rumah tanpa pengetahuan husband. Tapi sebelum keluar saya ada buat laporan polis. Nusyus ke? Okey. Jika kamu buat laporan polis, kamu keluar rumah disebabkan oleh ancaman keselamatan terhadap diri kamu, maka kamu boleh backup diri kamu daripada tuntutan daripada suami nusyus terhadap kamu. So don't worry. Asal ada laporan polis, okey, boleh backup diri. Okey. Assalamualaikum uncle. Saya dari Tawau, suara uncle jelas. Okey. Thank you. So kita ada Margana. Okey. Macam mana cara anak satu wife tak register, nak masukkan data second wife? Baik. Second wife ada register, tapi suami nak masukkan anak dia ke data second wife. Cara dia macam mana tu uncle? Uncle tak faham soalan kamu puan. Ulang balik. Macam mana cara anak first wife? Oh, mana boleh. Kamu ni cuba menipu dokumen ni. Perkara ini adalah dilarang. Mana boleh anak bini pertama kamu masukkan pergi bini kedua. Lepas tu minta ajar lawyer lagi. Macam mana mau buat? Ui, banyak kamu punya cantik. Benda yang salah kita nak beli buat. Kalau anak tu daripada anak isteri pertama, kena register daripada isteri pertama. Tak boleh fikir yang mengandung orang lain, yang terima dalam surat beranak orang lain. Itu tidak dibenarkan. Okey, Puan Margana, uncle minta maaf. Uncle tidak akan
advice terhadap perkara yang jenayah. Okey. Sebab itu dianggap jenayah, memalsukan dokumen. Kita ada Dayang. Uncle, sekarang kes bercerai boleh guna Google Meet kah? Memang sekarang masa PKP 3.0 di Sabah, cerai persetujuan memang guna Google Meet. Dia tidak hadir ke mahkamah. Lain dengan Sarawak, okey? Thank you kepada Kina 06 sebab bagi hadiah Uncle 1 bunga ros. Idora 02, kenapa kebanyakan suami tidak tahu hukum hakam? Kamu tanya Uncle macam Uncle YB ni kan? Manalah Uncle tahu. Memang kebanyakannya tidak tahu hukum hakam sebab sembayang pun culas. Jadi kalau kamu cari laki, awal sekali yang kamu perlu pastikan adalah orang yang sembahyang, orang yang rajin, orang cakap belajar agama. Jadi tidak adalah persoalanmu macam gini kan. Okey. Itu pun Uncle nak boleh jawab. Kalau kau tanya pasal kenapa kebanyakan suami, ini mau tanya YB ni. Kenapa, nanti kita tanya YB tempat tu, kenapa lelaki semua begitu. Roslinalan, kalau anak tidak sah taraf, boleh ke suami tuntut hak penjagaan? Tidak boleh. Sebab anak tidak sah taraf, hak adalah kepada ibu kandung dan keluarga si ibu kandung sahaja. Faham? So bagi ayah, bapa, dadi yang bukan sah taraf anaknya, walaupun tu anak kamu secara biologi, jika anak tidak sah taraf, kamu tidak berhak untuk tuntut hak jagaan anak selagi mana si ibu kandung tidak bersetuju. Okey? Biasanya kalau bapa tidak sah taraf tuntut hak jagaan anak hadanah di mahkamah, confirm mahkamah reject. Okey, buang masa dia cakap sebab hak penjagaan anak terhadap anak tidak sah taraf 100% kepada ibu kandung. Faham? So, kalau nak mau begini terjadi, jangan bikin sampai terjadinya anak tidak sah taraf. Maksudnya, kalau sudah terlanjur, awal-awal lah nikah, jangan sampai anak tu tidak cukup 6 bulan, komoria. Maksudnya kamu ada can 3 bulan saja. Kandungan 3 bulan, cepat-cepatlah nikah. Limpas daripada tu, confirm anak tidak sah taraf. Okey? Sekarang kita baca soalan MC Ko. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Itu hari Uncle suruh kasih ingat balik soalan yang saya tanya. Okey? Apakah soalanmu? Kau cakap macam gitu mana Uncle ingat tu. Apa soalanmu? Tanya balik Puan MC Ko. Fantagiro. Wih. Uncle nak tanya, kalau anak berumur 5 tahun dan 8 tahun, hak penjagaan anak pada siapa? Suami mau anak. 8 tahun lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, anak tu boleh memilih dia mau ikut bapa ke mama. Yang 5 tahun confirm mama. Okey? Dia macam gini. Macam mana keutamaan hak penjagaan kepada ibu? Anak umur 7 tahun ke bawah lelaki dan 9 tahun perempuan. Okey, siapa namanya ni? Fantagiro. Kita ada Mishiko, pasal hukum aurat anak tiri yang bukan Islam dengan isteri baru. Dia anak tiri, dia ni mesti tutup aurat. Okey? Pasal hukum aurat anak tiri yang bukan Islam. Dia maksudnya dia tu yalah maksudnya mau tutup aurat, dia ni bukan muslim. Kan? Pasal hukum aurat, pasal aurat maksudnya dia mesti tutup aurat lah.
Sebab kalau ikut dalam hukum, Boleh sudah. seorang bapa tiri itu yang anak yang maksudnya tidak mahram, auratnya itu sama juga macam aurat wanita-wanita lain. Okey, faham ah? Jadi inilah pula uncle pun ada muskil sikit. Nanti uncle kena bincang balik lah. Sebab yalah mau suruh pakai tudung non muslim, tapi dia punya aurat tu kalau dari segi hukum Islam sama macam wanita-wanita yang bukan mahram lah. Faham ah? Junaning, uncle, Sabah mahkamah semua sudah beroperasi ke? Ada yang beroperasi, ada yang tidak. KK setakat ni beroperasi. Keningau beroperasi. Beaufort belum lagi. Mana lagi ya? Papar pun uncle dengar belum lagi. Yang lain uncle belum dengar. Okey uncle, thank you. Dayang, okey sama-sama. Margana, makasih uncle sebab suami punya plan nak masukkan data anak dia dari first wife ke data second wife. Tak boleh. Itu namanya menipu puan. Kedapatan kamu itu dua kamu kena. Jenayah Islam pun kena, jenayah di civil pun kena sebab memalsukan dokumen. So jangan buat benda jenayah. Idora, sorry uncle teremosi. Okey, tak apa, dimaafkan. Alright. Soalan seterusnya Junaning, kalau anak tidak sah taraf tapi kahwin kampung, uncle, macam mana si ibu mau tuntut? Tiada, macam mana? Sebenarnya kalau nikah kampung, dia dianggap macam tak bernikah. Jadi, kalau mengikut pendaftaran JPN ataupun undang-undang syariah, bagi mereka yang tidak berkahwin secara sah, hak penjagaan anak memang ibu, bukan si bapa. Jadi, kamu hanya membuktikan yang anak tu lahir daripada rahim kamu. So, kamu boleh tuntut hak penjagaan anak secara civil boleh, secara syariah pun boleh. Kalau syariah confirm kamu dapat. Kamu just buktikan di balai polis kamu ibu dan kamu ni tidak berdaftar nikah. Tak payah pergi mahkamah pun boleh menang. Okey? Cuma macam mana kamu mau membuktikan anak tu anak kamu? Kan ada sijil lahir lah. Yang masalahnya bila tiada sijil lahir, macam mana mau kasih tahu polis yang itu anak kamu? Nah, itu saja isu yang perlu kamu faham dan kamu tangani. Kita ada siapa ni? Fantagiro, alhamdulillah, terima kasih uncle penjelasannya. Semoga Allah balas sebaiknya buat uncle dan keluarga. Amin. Okey, soalan seterusnya kita ada Anatasha Yuskim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya isteri minta fasah dan ada lawyer, tapi lelaki itu tidak hadir. Apa akan jadi? Thank you. Assalamualaikum. Nak tanya, isteri minta fasah dan ada lawyer, tapi lelaki tidak hadir. Apa akan jadi? Thank you. Yang bertanya ni yang ada lawyer kan? Sepatutnya kamu tanya lawyer kamu. Kalau kamu tanya uncle, nanti bila uncle jawab, dia cakap uncle ni pandai-pandai. Tapi secara umumnya begini. Bila kamu ada lawyer, orang yang minta fasah ni, kamu ada satu kelebihan di mana kamu boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan sebelah pihak tanpa kehadiran pihak suami. Sebab uncle pernah bikin perkara ni dan uncle selesaikan kes fasah ni dalam masa 3 bulan tanpa kehadiran si suami sekalipun di mahkamah. Di mana uncle bawa saksi lah. Yang saksi itu anak dia, anak tiri dia, mama dia. Jadi saksi di mahkamah terhadap dakwaan fasah. So mahkamah pun putuskan dan membubarkan perkahwinan tersebut dan difasahkan. Faham ah? Aida SNR, uncle, kalau nak anak first tak sah taraf, suami tak boleh tuntutkan. Betul.
Tapi kalau second, anak suami boleh tuntutkan. Kalau sah taraf boleh, sebab uncle pernah jumpa anak sampai anak ketiga tidak sah taraf. Sebab apa? Anak ketiga baru dia nikah secara sah. So, kena tahu bila kamu bernikah secara berdaftar. Kalau anak ketiga baru kamu berkahwin secara berdaftar, maksudnya anak kedua pun tidak dapat dia tuntut. Dia bergantung bila kamu bernikah secara berdaftar. Soalan seterusnya. Okey. Kita ada Rozita Hamzah. Jika suami kahwin kampung, bolehkah isteri pertama saman perempuan tu sebagai pengganggu rumah tangga? Okey. Isu-isu gangguan orang ketiga untuk di Sabah, uncle terus teranglah, tidak ada peruntukan undang-undang jenayah begitu. Yang ada setahu uncle dekat Selangor ataupun wilayah. Untuk Sabah, kes jenayah tidak ada gangguan orang ketiga. Jadi daripada kamu memikirkan mau saman orang ketiga, bagi uncle kamu saman laki kamu lebih bagus. Saman yang macam mana? Samanlah minta nafkah istri, minta tunggakan nafkah istri, minta nafkah anak, minta tunggakan nafkah anak. Kenapa kamu mau saman orang ketiga? Ceritanya macam gini. Mau cakap perempuan tu seorang bersalah? Tidak mungkin. Sebab apa? Bila kamu tepuk tangan, dia ni mesti ndak berbunyi kalau sebelah tangan. Dia tepuk dua tangan baru berbunyi. Jadi ndak payah kita mau sibuk-sibuk orang ketiga, sedangkan orang kedua ni yang boleh disaman. Saman orang kedua, biar dia jarak. So next time dia ndak layan perempuan tersebut atau perempuan lain lah. Okey puan, jangan backup yang di sebelah tu. Yang di sebelah tu perlu diingatkan dan diajar. Junaning, terima kasih uncle, sama-sama. So kita ada Fantagiro, uncle, suami mau fight di mahkamah untuk hak penjagaan anak. Saya dah kena cari peguam syariah. Okay, that's good. Tapi actually, kalau dalam kes kau anak tidak sah taraf, confirm anak tidak sah taraf, kemenangan tu memang laluan bersih lah terhadap si wanita tu. Okay, so don't worry lah. Tapi sebaik-baiknya kamu cari peguam lah, supaya kamu pun tak ragu-ragu. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang kalau yalah kamu bukan faham undang-undang, jadi benda tu kadang-kadang merisaukan, boleh menjadi kamu stres. So lantiklah peguam. Okay? Terima kasih uncle, cepat-cepat terima kasih. Natasha Yuzkin, sama-sama. Okay, Margana. Terus macam mana suami boleh masukkan anak dia sekolah tadika dan darjah dia nikah kampung je di Indonesia? Begini, buat pengesahan nikahnya di Malaysia, ndak kisahlah nikah kampung kah, nikah berdaftar kah, buat pengesahan. Kalau ndak sah pengesahan nikahnya itu, nikah semula. Sebab begini, di dalam kes anak yang sudah lahir tapi dia nikah kampung, dia mengikut situasi. Kalau anak tu lahir selepas berkahwin, anak tu boleh dituntut sebagai nasab anak setelah membuat pengesahan nikah. Tak kisahlah pengesahan nikahnya tu sah ataupun difarahkan, anak yang lahir sebelum tu memang berlaku perkahwinan, dia dianggap wati syubhah. Anak tu wati syubhah, boleh dinasabkan kepada bapa kandungnya. Don't worry. So bagi uncle, suruh si suami tu melantik peguam. Jadi senanglah peguam tu mengurus kes pengesahan nikah yang pertama tersebut. Faham ah? Puan Margana. So kita ada soalan seterusnya daripada Puan Norlia. Uncle, biasanya untuk bayar peguam berapa kosnya? Okey.
Untuk cerita fee peguam, kos peguam, boleh PM peguam tersebut. Kalau mau tanya uncle, PM uncle. Sebab dalam live, etika seorang pengamal perundangan tidak boleh untuk cakap pasal fee atau mengiklankan diri di media sosial. Okay, faham ah? So, uncle tidak boleh cakap. Kalau berminat mau lantik uncle, boleh PM saja. Nelly Yangjang. Oi, susah betul mau sebut. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Kalau guna peguam, selalu berapa bayaran dorang minta? PM peguam tersebut. Selalunya 5K ke atas. Selalunya lah. Okey. Dia ikut negeri juga. Kalau macam Selangor dengan KL, selalunya lebih tinggi. Okey. Iman Shah, uncle, kalau saya tuntut fasa, mau cepat proses macam mana ya uncle? Lantik peguam. Pandailah peguam urus. Kita ada Animlo. Waalaikumsalam Puan Animlo. Okey, bagi followers uncle yang sudah join di FB, boleh kemukakan soalan. Okey, silakan Puan Aminlo. Syarifah Nazira. Okey, kes taklik saya dah settle 1 hari bulan 9 baru ni. Dan 3 hari bulan dapat tahu suami, awalnya dia nikah. Taklik. Okey. Nikah 5 hari bulan lepas. Nikah kampung kah? Nikah berdaftar? Setahu uncle, kalau kamu masih dalam iddah, suami tu kalau mau bernikah, dia perlu buat permohonan poligami. Kalau kamu masih dalam iddah, kecuali kamu habis iddah. Kalau kamu cerita kamu ni taklik, mesti ada iddah. Melainkan kamu PCLM, cerai luar mahkamah. Maksudnya kamu punya iddah tu lama sudah berlalu. Itu iya. Tapi logiknya mengikut undang-undang, suami yang masih istrinya dalam iddah, kalau dia mau bernikah baru yang berdaftar, perlu buat permohonan poligami. Kita ada Indah pada waktunya. Assalamualaikum uncle. Jika anak perempuan tak sah taraf, anak nak nikah, boleh guna wali hakim kah? Boleh. Memang anak tidak sah taraf. Jika dia sudah besar, dia bernikah, confirm wali hakim, tiada wali lain. Okey? Kalau di Malaysia lah. Animlo, uncle, kalau nikah kampung kena nikah sekali lagi kah? Tengok itu nikah kampung. Kalau cukup 5 rukun, disahkan oleh hakim sah, tidak perlu nikah semula. Tapi kalau dia cakap nikah difarakan sebab rukun nikahnya tidak lengkap, contohnya walinya tiada, maka kamu perlu nikah balik. Okey? Oh, sudah ambil. 6 jam. Jadi okey. Soalan seterusnya. Siapa yang terima kasih? Norlia, sama-sama Puan Norlia. Fantagiro. Tak uncle, perkahwinan saya sah 2 orang anak, cuma nak berpisah sekarang. Jadi suami nak tuntut anak. Tak uncle, perkahwinan saya sah 2 orang anak, cuma nak berpisah sekarang. Jadi suami nak tuntut anak. So, okey, dia mau tuntut anak. Biasalah tu, tuntut memang boleh tuntut. Kebiasaannya memang isteri yang akan dapat, kebiasaan mengikut klausa. Macam baru-baru ni uncle ada satu prospek klien yang minta advice sama uncle. Dia punya situasi begini. Bini dia, dorang ni sudah bercerai. Bercerai secara PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah. So bila dorang sudah bercerai, si husband ni, ex-husband lah, mahu tuntut hak jagaan anak bersama. Dia bukan mau minta hak jagaan solo, tapi dia minta hak jagaan bersama. Sebab anak tu telah dijaga oleh ibu mertua dan bapa mertua.
Lepas tu jauh lagi tempat bapa mertua, mama mertua. Bukan di daerah yang sama tempat mereka bekerja. Mau dekat-dekat 11 jam dia cakap. Perjalanan mau pergi rumah bapa mama mertua ni. Lepas tu, si suami dia ada evidence bahawa ex isteri dia ni berperlakuan buruk. Apa perlakuan buruk? Pernah check in sama lelaki di hotel. Siap ada bukti lagi, ada rakaman CCTV semua segala. So, benda macam begini, kamu rasa siapa yang boleh menang dapat hak jagaan anak? Walaupun selama ni uncle cakap hak penjagaan anak prioriti sama mama bagi anak yang umur 7 tahun lelaki ke bawah, 9 tahun perempuan ke bawah. Tapi dalam kes yang macam uncle cerita ni, di mana seorang ibu telah berperlakuan buruk, maka chances si suami untuk dapat hak jagaan anak tu adalah lebih tinggi. Faham ah? Kita bergantung kepada fakta kes. Macam yang uncle cerita sharing ni, orang Sarawak ni, chances untuk bapa tu dapat adalah tinggi. Sebab apa? Dia dapat membuktikan ibu kepada anak tersebut berperlakuan buruk. One more thing, bukan dia yang jaga tu anak, tapi bapa mamanya. Sedangkan yang mau jaga ni bapa atau mama. Sebab mama mertuanya tidak buat pun permohonan untuk hak jagaan anak. Walaupun mama sebelah ibu juga berhak nombor 2, tapi dia tidak buat permohonan. So, pintarlah si bapa sebab buat permohonan duluan. Okey? Lagipun satu, membebankan kepada pihak bapa untuk buat lawatan syar'i. Memerlukan perjalanan 11 jam. Every week mau pergi jumpa anak, sengsara. So, adalah mahkamah akan putuskan hak penjagaan tu mungkin diluluskan untuk pihak suami. Tapi suami ni bagus. Sebab bekas suami lah. Dia minta hak jagaan bersama. Dia faham. Dia mau bergilir-gilir. So, dalam kes ini, kamu pun kena faham. Dalam hak penjagaan anak, tuntutan ni, kita bergantung kepada fakta kes. Okay? Terima kasih uncle. Indah pada waktunya. Sama-sama. Okay, soalan seterusnya. Rina Astriana. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Macam mana caranya nak buat cerai melalui online? Terima kasih. Lantik Peguam. Okey. Lantik Peguam lagi senang. Kalau mau buat secara persendirian ada susah sikit. First, kamu kena booking peak time. Peak time ni macam masa untuk berjumpa dengan mahkamah lah. Yang kedua, masa kamu sudah buat peak time tu, kamu kena buat penyata tuntutan sebanyak 3 salinan beserta dengan persetujuan pihak-pihak dalam bercerai. Kena ada hitam putih. Okey? Itulah cara dia. Okey? Secara ringkas lah. Syarifah Nazira, saya tengok gambar kahwin suami saya dekat Instagram. Bulan 4 baru ni dia nikah uncle, terkejut saya. Nikah kampung mengkali tu puan. Okey, kita ada soalan daripada si Ila Chan. Uncle, saya mau tuntut fasa sebab husband saya mau kahwin lagi. Tapi dia tidak pernah bagi nafkah zahir. Nah, yang ini chances lah mau minta cerai. Tak pernah bagi nafkah zahir tapi mau kahwin lagi satu. Memang hebat lakimu. Kan? Orang cakap anak beruk di hutan dikasih susu, anak sendiri kelaparan. Inilah dia punya perumpamaan. Yang ada sedia kala pun tak terbela. Lagi mau cari baru. Memang namanya cari naas. Okey. Akulah perempuan itu. Namamu ni. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Teruskan dengan persoalan. Akulah perempuan itu. Kita ada Nani Isa. Uncle nak tanya, kalau mak tiri curang and abah saya lumpuh, macam mana nak tuntut cerai isteri curang? Okey. Itu juga boleh kamu tuntut dalam cerai fasakh. Kalau isterinya setuju untuk bercerai, boleh
Filekan cerai persetujuan. Okey. Paling bagus lantik peguam supaya lebih banyak benda boleh dibincangkan. Ya, Puan Nani Isa atau Cik Nani lah kali ya. Sebab tanya on behalf bapa dia. Ella Chan, sekiranya suami berkahwin sembunyi-sembunyi, bolehkah isteri saman suami tersebut? Boleh. Boleh. Banyak benda kamu boleh saman. Buktikan saja yang dia sudah kahwin. Nele Yang Jang, berapa lama urusan uncle kalau kita guna peguam? Kes apa? Baru kita boleh tahu. Sebab setiap kes ni berbeza-beza tempoh masa dalam proceeding kes. Dan berbeza-beza juga mengikut daerah mahkamah yang kamu filekan. Fantagiro, kes saya suami yang berkelakuan keji. Tak ada bukti, cuma dia pernah mengaku depan ahli keluarga saya dia berzina di luar. Itu bukti lah tu, depan ahli keluarga kau boleh jadi saksi. Bawalah ahli keluarga yang kau cakap tadi, dia pernah berterus terang, boleh jadi saksi. Itu pun bukti lah tu puan. Kan? Kalau orang tak faham undang-undang, bukti ampai-ampai dia cakap tiada bukti. Okey? Itu pun sudah bukti di mana pengakuan seorang suami kepada ahli keluargamu. Itu pun bukti lah tu, bawa saksi saja. Okey, siapa yang thank you ni? Nani, thank you uncle. Welcome. Anim Lo, uncle, kalau nak nikah perlu keizinan daripada isteri kah? Tidak perlu keizinan kalau mau nikah poligami, cuma perlu memaklumkan. Sebab bagi seorang suami yang ingin membuat permohonan poligami, notis permohonan wajib diserahkan kepada isteri yang pertama. Kalau kamu jadi bakal bini kedua lah. Kalau bini ketiga, dia mesti serahkan permohonan tu kepada bini pertama dan kedua. Okey? Bukan perlu keizinan, tapi wajib memaklumkan. Sebab apa perlu wajib memaklumkan? Memberi hak kepada isteri pertama atau isteri yang duluan untuk dia buat bantahankah terhadap tidak puas hati laki dia mau nikah baru. Sebab apa? Orang yang mau berpoligami ini tidak semestinya mampu ataupun layak untuk bernikah secara poligami. Contoh, lakinya mau kahwin, lagi satu, rupanya lakinya ni kencing manis. Okey, mesti kamu tanya, apa kena mengena kencing manis sama mau kahwin uncle? Biasanya kencing manis ni awangnya tu susah mau berdiri. Maksudnya bini pertama pun susah mau dapat nafkah batin, lagi mau bagi nafkah bini kedua. Pom-pom ndak lah. So biasanya perkara begitu tidak layak untuk berpoligami sebab menyusahkan lagi pihak yang lain. Faham ah? Alright, soalan seterusnya. Macam mana mau saman suami kahwin senyap-senyap ni uncle? Kena ambil lawyer juga kah? Itulah yang sebaik-baiknya. Kalau uncle mau ajar kamu, setahun baru kamu faham. Sebab benda undang-undang ni, mana orang boleh digest campin terus dalam masa 2-3 hari. Sebaik-baiknya kamu lantik peguam. Kalau kamu nak mau lantik peguam, boleh. Tapi uncle terus terang lah, bukan pasal uncle lawyer, uncle cakap kamu mesti ambil peguam. Tak, ada benda kamu tak payah ambil peguam. Contohnya macam wali hakim, tak payah ambil peguam. Kamu directly sebab itu dia direct. Dia macam mana? Tak payah ambil lawyer pun tak apa. Okey, contohnya macam dalam cerai persetujuan. Kalau kamu nak mau ambil lawyer pun boleh sebab dua-dua setuju cerai, tiada klausa lain. Kecuali kamu ada mau masuk klausa lain. Okey, itu boleh. Kamu lantik lawyer supaya tahu apa mau buat. Kalau benda-benda yang orang cakap dia tidak banyak songe, itu tak payah ambil lawyer pun okey. Tapi kalau ambil lawyer lebih mudah lah supaya kau tahu apa mau file lepas ni, apa mau file lepas ni, apa mau file lepas ni. Okey? Akulah perempuan itu, uncle. Apa tindakan yang akan diambil sekiranya isteri terbaca mesej suami dengan wanita lain yang
mereka merancang untuk pura-pura masuk Islam dan nikah, tapi kita tetap Kristian. Wih, tahan nih cerita, macam cerita drama swasta. Oke, dapatkan bukti tersebut dan kamu boleh report perkara tersebut di Jabatan Agama negeri masing-masing. Kalau di Sabah, Jahin. Kalau negeri lain, di Jabatan Agama negeri kamu. Report di mana? Jabatan Agama bahagian penguatkuasaan. Oke? So, perkara begini pun boleh dianggap suami berperlakuan buruk. Maka kamu layak untuk memohon cerai fasakh. Oke? Thank you, Ros, daripada Amir Shah James. Itu kata suami dalam mesej kepada wanita tersebut. Okey. Karena wanita itu Kristian. Okey. Bella Kecek. Kecil ke kecek ni? Saya nak tanya, kalau pertama kali cerai lafaz talak 3, memang terus jatuh talak 3 kaya? Kebiasaan hakim akan buat demikian. Tapi ada certain case uncle pernah handle di mana case talak 3 tu uncle fight for talak 1. Tapi uncle mewakili isteri, bukan mewakili suami. Okey? So, kalau kamu berhajat untuk melawat kes talak 3 tu kepada talak 1 yang sebutan sekaligus, bukan yang dicerai 3 kali ya, yang ucapan sekaligus, kamu bolehlah cuba untuk melantik peguam. Tapi bagi pihak isteri, kalau suami tiada harapan, confirm talak 3. So, bila isteri yang fight, berkemungkinan akan berjaya diturunkan ke talak 1. Sebab presiden kes terhadap kes tersebut telah pun ada di Kelantan. Okey. Suami tu mualaf. Okey, faham. Inilah yang susah ni. Suami mualaf ni, dia suka-suka hati, saya kasih main-main agama kan. So, buat laporan buat. Okey. Okey, jam pun telah menunjukkan jam 10.05. Soalan pun uncle sudah jawab keseluruhan soalan. Alhamdulillah. Mawar Putih, thank you for join. Lambat sikit lah kamu join malam ni. Uncle pun mau mengakhirkan diri sudah ni. Terima kasih uncle atas pencerahan uncle. Sama-sama. Sebab dia lafaz dalam handphone. Tak kisahlah dalam handphone, email, bercakap. Jika confirm itu daripada dirinya, kebiasaan hakim-hakim akan meluluskan ataupun mengesahkan lafaz talak 3 tersebut. Terima kasih tuan atas ilmunya Amir Shah James. Sama-sama kita sharing je. Mau cakap mengajar uncle dah jauh pandai sangat kan. Orang cakap baru je jadi lawyer setahun jagung. Okay, thank you untuk malam ni. So, kita jumpa lagi pada malam besok. Okay, di masa yang sama. So, sediakan persoalan-persoalan isu syariah supaya ramailah yang boleh kita share. Terima kasih uncle sama-sama. Okay, Syarifah Nazira sama-sama puan. Bella kecil sama-sama. Alright, Mawar Putih pun thank you. Alright. So, alhamdulillah, mana yang baik tu datangnya daripada Allah, mana yang kekurangan mungkin uncle tersilap bahasa kah, pakai bahasa Sabah kah, siap keluar berdukang apa segala, uncle minta maaf. Tujuan uncle mau supaya orang senang, faham. Sebab kenapa uncle buat live ni, sebab mau kasih faham orang Sabah dari segi isu-isu undang-undang syariah. Makin kamu faham, makinlah kamu orang cakap mempertahankan hak kamu dari segi undang-undang syariah. Tak kisahlah suami maupun isteri. Okey, Naha Fizi Hasin. Assalamualaikum uncle. Kalau bercerai, siapa layak untuk dapat hak penjagaan? Dia depends kepada fakta. Tapi kalau mengikut undang-undang, memang keutamaan kepada si ibu ataupun isteri. Tapi ada certain case
faktanya macam uncle cerita tadi lah, yang contoh macam orang Sarawak yang uncle punya prospek tuh, uncle advice dia punya cerita tuh, kalau uncle nampak kebiasaan dia sebelah kepada bapa, sebab ada fakta yang mana bekas istrinya berperlakuan buruk. So we depends on kepada fakta kes kamu. Okay? So okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.